سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية سبحانه ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما نعرف والهم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب رب اشرح لنا سرنا ورسالنا وحكمة لساننا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekian. Dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Artinya, dan menyuruh oleh Tuhanmu. Dan menyuruh oleh Tuhanmu. Ini terjemuh daripada wa qadha rabbuka. Qadha dengan mana amarah, mana suruh. Wa qadha rabbuka maknanya suruh. Dan suruh oleh Tuhan kamu bahawa tiada kamu sembah melainkan akan Allah. Ini Allah Ta'ala suruh bahawasanya kita jangan ibadat, jangan sembah, jangan ibadat kepada yang lain daripada Allah, hanya ibadat kepada Allah satu jua. Dan bahawa buat baik, berbuat kebajikan, buat baik kamu dengan dua ibu bapa sebagai berbuat kebajikan. Dan bahawa berbuat kebajikan kamu dengan dua ibu bapa, berbuat tu sebagai berbuat kebajikan. Maksud dengan kata akan sebagai itu maknanya kalau dalam ilmu nahwu katanya mafhum mutlak. Sebab ihsanan tu ihsana mafhum mutlak bagi buat baik. Dia kalau dalam ayat tu mana wabil walidaini wa ahsin wa antuhsinu bil walidaini. Dan bahawa buat kebajikan, buat baik oleh kamu dengan dua ibu bapa akan sebagai berbuat kebajikan. Mana sebagai buat baik, mana buat baik menjadi sungguh lah. Maknanya bersungguh-sungguh kamu berbuat baik kepada dua ibu bapa. Itu mana akan sebagai berbuat kebajikan. Mana buat baik itu biar jadi bersungguh. Jikalau sampailah pada sisi engkau akan tua oleh salah seorang daripada keduanya atau oleh keduanya. Jikalau sampailah di sisi engkau akan tua, ini sampai jadi tua oleh salah seorang daripada keduanya, dua ibu bapa, atau oleh keduanya. Sekiranya ibu bapa yang umur dah tua, yang duduk bersama dengan kita tu di sisi engkau. Duduk bersama dengan engkau, tapi duduk bersama tu tak mestilah. Jadi pada maksudnya apabila ibu bapa kita dah jadi tua, maksudnya begitu. Dah berumur, dah banyak umur,
Tak kira ada kedua ke, ada mana-mana seorang daripada dua ibu bapa, maka jangan engkau kata bagi keduanya uff. Tapi maksudnya dikait dengan katanya sekiranya ibu bapa itu dah jadi tua, itu tak jadi kait. Tak mestilah ibu bapa masih muda lagi pun sama. Tapi biasanya kita apabila kita dah berumur, maka ibu bapa kita lebih berumur pada kita lagi. Maka sekiranya apabila kita nak bercakap dengan ibu bapa, apabila kita pergaulan dengan ibu bapa, tak mestilah sama saja ibu bapa tu dah berumur, artinya masih muda lagi, masih kuat lagi. Sama saja, maka sekiranya pergaulan kita dengan ibu bapa tu jangan jadi begini. Dia kata jangan kata engkau bagi keduanya, bagi dua ibu bapa uff. Apa makna uff? Iaitu jangan engkau luati keduanya, yakni menyakiti. Maksud dengan kata jangan kata bagi kedua uff. Maksud dengan kata jangan engkau kata tu makna jangan engkau luati, ni buat ini, buat menyakiti kepada keduanya. Walaupun dengan perkataan, walaupun dengan perbuatan, walaupun dengan apa cara sekalipun, janganlah kita buat apa perkara yang menyebabkan jadi menyakiti ibu bapa. Menyebabkan dia tu jadi susah hati dengan sebab kita. Dia asal mana uff tu maknanya tak sanggup nak buat benda yang ibu bapa suruh. Asal mana uff. Maknanya menunjuk kata uff tu maknanya asalnya bergelah gesah. Apabila ibu bapa suruh kita apa, apabila ibu bapa tegur kepada apa, maka tunjuk perasaan gelah gesah tak nak terima apa yang disuruh, apa yang ditegur oleh ibu bapa. Itu asal makna uff. Tetapi yang dimaksud di sininya dengan secara umum maknanya jangan kita buatkan apa-apa perkara yang meluati, yang menyakiti, yang keji pada ibu bapa. Dan jangan kata bagi keduanya perkataan yang jahat. Dan jangan kata bagi keduanya, bagi dua ibu bapa itu perkataan yang jahat, perkataan yang tak baik, tak sedap didengar, maka itu kita pantanglah. Dan jangan engkau jerkah akan keduanya, itu wala tanharhuma. Dan jangan kata bagi keduanya perkataan yang jahat. Itu masuk dalam makna kata itu jangan kata nak ulang balik. Jangan engkau kata bagi keduanya uff. Lepas tu tafsir. Yakni tafsir bagi jangan kata bagi keduanya uff. Maksudnya jangan engkau kata, jangan engkau luatikan keduanya, dan jangan kata bagi keduanya perkataan yang jahat. Sakat tu tafsir bagi mana jangan kata bagi keduanya uff. Jadi maksud dengan kata jangan engkau kata bagi keduanya uff. Apa makna dianya? Makna dia jangan engkau luatikan keduanya. Itu satu makna. Dan makna yang kedua, dan jangan kata bagi keduanya perkataan yang jahat, yang keji, yang menyakiti, jangan. Itu tafsir bagaimana jangan engkau kata bagi keduanya uff. Jadi pendek katanya jangan meluati, jangan mengkeji, menyakiti pada dua ibu bapa, jangan kata perkataan yang jahat yang menyebabkan menyakiti dua ibu bapa. Dan jangan engkau jerkahkan keduanya, itu mana tanharhuma la tanharhuma. Dan jangan engkau jerkahkan keduanya. Jadi mana kita cakap dengan keduanya, jangan cakap dengan suara yang tinggi, jangan. Maknanya dan tengok makna dia satu lagi.
dan kata bagi keduanya perkataan yang mulia. Kita bercakap dengan dia dengan cakapan yang mulia. Apa makna perkataan yang mulia? Yakni tafsir makna perkataan yang mulia. Yakni yang lembut lagi elok. Jadi perkataan yang mulia jadi maknanya perkataan yang lembut, yang lemah lembut dan elok. Jangan kita cakap dengan cakapan yang kuat, yang nyaring terhadap ibu bapa, dan jangan kita bercakap dengan ibu bapa itu perkataan yang jadi kasar, jangan. Jangan kataan yang berat-berat tu, hanya kita guna pilih-pilih cakapan yang lemah lembut, yang elok bunyian. Dan rendah olehmu bagi keduanya akan lambung kehinaan. Dan hendak rendah olehmu bagi keduanya akan lambung kehinaan dari kasihani, daripada kasihani. Dan hendak dan rendahkan olehmu bagi keduanya akan lambung kehinaan daripada kasihani. Daripada bahasa Arab waqfid jana lahuma jana hazzulli minar rahmah. Dia di sini tu lambung, dia nak banding macam burung. Waqfid dah hendak merendah oleh kamu bagi keduanya akan lambung. Lambung tu sebelah tepi, sebelah kiri, sebelah kanan. Tepi antara dada dengan belakang. Jadi di sini nak bandingkan burung, apabila dia nak terbang, dia bukakan sayap. Sayap tu ada kat lambung sebab sayap bagi burung tu menepati tangan kita. Nah, dia burung apabila dia buka sayap, dia tinggi sebab dia terbang naik tinggi. Burung apabila dia letak sayap, dia rendahkan sayap, maknanya dia letakkan sayap dia kat badan dia, maknanya dia tak naik tinggi. Itu maksudnya begitu. Dia nak banding lambung tu maknanya sayap yang ada kat lambung burung. Sayap yang ada kat lambung bagi burungnya, sekiranya burung itu kalau dia nak terbang, memanglah kalau dia terbang, dia akan naik tinggi. Maka dia nak terbang tu, dia bukakan sayap dia begitu. Buka. Apabila dia nak berhenti daripada terbang, dia tutupkan sayap dia. Apabila dia hinggap, dia berhenti berterbang, dia letakkan sayap dia. Apabila dia letakkan sayap dia, mana dia tak jadi naik tinggi. Sebab burungnya begitu. Kalau terbang, biasanya naik tinggi. Kalau dia tak terbang, dia letakkan sayap, dia rendahkan sayap, mana dia turun ke bawah. Jadi maksud di sininya, mana merendahkan lambung kehinaan, mana mesti kita kena berperasaan hina terhadap ibu bapa. Maknanya jangan kita berasa sombong, berasa bertakabur kepada ibu bapa. Mesti kita bertawaduk kepada ibu bapa. Itu maknanya. Dan hendak merendah oleh kamu bagi kedua ibu bapa akan lambung kehinaan. Maknanya kita ni apabila kita menghadapi kepada dua ibu bapa, kita mesti berperasaan hina diri kita terhadap ibu bapa. Kita mesti terasa kita ni bertawaduk kita kepada ibu bapa. Jangan kita terasa kita lebih daripada ibu bapa, walaupun tengok ibu bapa kita orang susah, kita orang kaya, jangan. Kita perasa kita ni rendah pada dia, kita tawaduk terhadap dia. Walaupun kita orang yang ada ilmu, ibu bapa kita orang yang tak ada ilmu, tapi jangan terasa kita lebih daripada dua ibu bapa. Mesti kita berperasaan hina terhadap dua ibu bapa, tapi terhina tu bukan daripada apa, terbit dari hasil daripada kita berperasaan kasih sayang kepada ibu bapa. Itu daripada kasihani, daripada minar rahmah, daripada perasaan kesian belas berkasih sayang kita
kepada ibu bapa. Daripada sifat kasih sayang kita kepada ibu bapa, maka kita terhasil daripada sifat kasih sayang tu kita bertawaduk, merendahkan diri kita, tak perasan kita lebih daripada ibu bapa. Itu maksudnya begitu. Sebab nak banding macam burung. Burung kalau dia terbang, dia naik tinggi, dia buka sayap, dia terbang, dia akan naik tinggi. Jadi lebih, jadi naknya macam burung yang letakkan sayap di atas lambungnya. Itu mana merendah. Jadi burung mesti kena, dia tak terbang, dia simpankan sayap dia, letakkan sayap dia, dia merendahkan sayap dia di atas lambung dia. Ketika tu dia tak naik tinggi. Jadi maksudnya kita mesti merendah diri, bertawaduk terhadap ibu bapa. Tapi sifat tawaduk itu terhasil daripada perasaan kasih sayang kita kepada dua ibu bapa. Dan kata olehmu, hei Tuhanku. Ini pulanya disuruhkan kita berdoa kepada dua ibu bapa. Disuruhkan kita berdoa kepada dua ibu bapa. Sebab ada setengah hadis katanya, sekiranya kalau seorang anak itu tak pernah berdoa dengan kebaikan kepada dua ibu bapa, maka adalah anak itu anak yang tidak buat baik dengan ibu bapa. Sekiranya seorang anak dia tak pernah berdoa kebaikan kepada ibu bapa, minta doa ampun dosa ke, minta doa supaya dapat kesihatan pada ibu bapa ke, masalah kalau seumur hidup dia tu maknanya tak pernah berdoa kepada untuk ibu bapa, mana dia tu maknanya bukan orang yang buat baik pada ibu bapa. Setengah daripada tanda kata kita ni dah ada buat baik pada dua ibu bapa, kita ada berdoa kebaikan untuk ibu bapa. Tu maknanya dan kata olehmu, ini pada doa kamu, dan doa olehmu, dan kata olehmu pada doa kamu, hei Tuhanku. Ya Rabbi, Rabbi. Hei Tuhanku, rahmatkan olehmu. Mana kasih, rahmatkan olehmu, kasih olehmu akan keduanya, akan dua ibu bapa. Minta Allah Ta'ala beri rahmat, beri kasih sayang kepada dua ibu bapa, beri rahmat seperti melihara keduanya akan daku. Melihara tu mana membela lah. Seperti melihara, ini seperti membela keduanya akan daku. Maknanya seperti kasih sayang oleh dua ibu bapa akan daku ketika keduanya membela akan daku. Maksud begitu. Seperti melihara, memelihara ni maknanya membela lah. Mengasuh, membela. Jadi maknanya seperti berkasih sayang. Seperti kasih sayang ibu bapa kepada kita pada masa dia tu membelakan kita pada masa kita kecil. Jadi sebagaimana ketika kita masih kecil dulu, ibu bapa kita bela kita, mengasuh kita dan penuh dengan perasaan kasih sayang dia keduanya kepada kita, maka sebagaimana maka begitu juga minta Allah Ta'ala sekarang ni, kita minta Allah Ta'ala berilah kasih sayang kepada ibu bapa kita macam mana dia kasih sayang kepada kita ketika dia membelakan kita pada masa kita kecil. Itu mana seperti melihara, membela keduanya akan daku hal keadaan aku kecil, masih kecil. Jadi maksudnya begitulah. Ketika kita kecil, ketika kita masih kecil lagi, ibu bapa lah yang membelakan kita, yang mengasuhkan kita, suap nasi dan sebagainya. Dan dia belakan kita penuh dengan sifat kasih sayang dia kepada kita sehingga seekor nyamuk tu tak nak bagi hangat pada anaknya. Maka begitulah minta Allah Ta'ala balas kasih sayang dia kepada kita pada masa dia bela kita masa kecil. Minta balas begitulah kepada dia. Setakat mana dia kasih pada kita, setakat itulah minta Allah Ta'ala kasih kepada dia. Jadi minta Allah Ta'ala balas balasan baik kepada dua ibu bapa sebagaimana dia buat baik kepada kita. Begitu. Itu disuruhkan. Sebab itulah kita berdoalah
Jadi setengah daripada, tapi bukan nak kata wajib tu taklah, tapi sunatnya begitulah. Bagi ada kita berdoa, carilah peluang selepas solat ke bila-bila masa. Jadi maknanya berdoa kepada dua ibu bapa ialah benda yang kita selalu dikerjakan. Selalu kita berdoa untuk dua ibu bapa, mengampunkan dosa sekurangnya dan lain-lain lagi. Minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa, minta Allah Ta'ala beri kasih sayang, beri rahmat, dan banyaklah perkara-perkara yang kebaikan sepatut kita berdoa kepada ibu bapa. Dan sabda Nabi SAW, birrul walidaini yazidu fil umri wal kadhibu yang kusur rizqah wad du'a'u yaruddul qada'ah. Birrul walidaini yazidu fil umri wal kadhibu yang kusur rizqah. Yang kusur rizqah. Wad du'a'u yaruddul qada'ah. Bukan qada'u, qada'ah. Sekali lagi, birrul walidaini yazidu fil umri wal kadhibu yang kusur rizqah. Bagi fathah, wad du'a'u yaruddul qada'ah. Artinya berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat baik, berbuat bukti akan dua ibu bapa itu menambahkan umur. Jadi menyebabkan kita jadi panjang umur. Dan dusta itu mengurangkan rezeki. Dusta itu mengurangkan rezeki. Jadi susah cari makanlah kalau orang suka dusta. Dan doa itu menolakkan qada. Menolakkan qada Allah Ta'ala. Jadi di sini bahasan panjanglah bagi ulama. Bahasanya betul ke katanya buat baik. Macam mana maksud kata buat baik pada dua ibu bapa setengah daripada amalan memanjangkan umur, menambahkan umur. Kalau kita tengok daripada zahir hadisnya, jadi kalau umur 60, kalau kita buat baik dengan dua ibu bapa boleh jadi lebih pada umur 60. Kalau suka cakap dusta mengurangkan rezeki. Rezeki misalnya kata 100 akan kurang daripada 100. Asalnya nak bagi 100, tapi kalau suka cakap bohong maknanya tak sampai 100 didapat. Lepas tu berdoa, doa itu menolakkan qada. Jadi qadaan Allah apabila kita berdoa maka boleh jadi lepas daripada qada itu akan jadi diubahkan. Daripada begitu kepada jadi lain pula. Maka di sini bahasan yang panjanglah daripada ulama, sebab dia tilik kepada bahawasanya qada Allah Ta'ala itu ada dua. Itu mengikut pendapat bagi Imam Ghazali, qada itu ada dua. Satunya qada mubram dan qada mu'allaq. Ada dua. Qada mubram, qada yang mu'allaq. Mana qada yang mubram? Qada tu maklum, kita maklum bahwasanya qada itu ialah apa dia? Kena kepada ta'alluq bagi sifat iradat. Maknanya perkara yang sudah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya perkara yang ditentu oleh Allah Taala maka kita maklum tak boleh diubahkan. Nah, kalau rezeki Allah Ta'ala menentukan rezeki sebanyak mana, sebanyak itulah dia dapat. Kalau umur ditentu oleh Allah Ta'ala, contohnya Allah Ta'ala menentukan umur itu 60 lah. Umur tak lebih, tak kurang. Qada Allah Ta'ala pun begitu juga. Sebab umur panjang pendek itu masuk di bawah qada Allah Ta'ala. Rezeki banyak sedikitnya, itu masuk di bawah qada Allah Ta'ala kesemuanya. Semuanya perkara ini dah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi
ulama berpendapat bahawasanya seperti Imam Ghazali, dia katanya qada ini maksud bahawa qada itu umur panjang pendek, rezeki sikit banyak. Dia ada qada mubram, ada qada muallaq. Muallaq. Mim ain lam qaf. Muallaq. Satunya qada mubram. Mana qada mubram ni ialah qadaan Allah yang tetap. Tak boleh diubah sama sekali. Qada mubram ialah qada yang sudah ditetap, tidak boleh tak boleh diubah sama sekali. Itu dikatakan qada yang mubram. Adapun qada yang muallaq, maknanya qada Allah tetapi dihentikan di atas perkara yang lain. Contohnya kalau kita kata umur, Allah Ta'ala qadakan umur kita 60. Tapi qada itu qada yang mu'allaq. Maknanya sekiranya kalau dia tak buat putusan lah. Tidak buat putus katanya 60 mesti dimatikan. Dia tak ada buat putusan. Tapi letak di 60 dulu. Maka sekiranya letak di 60, kalau ada buat baik pada dua ibu bapa, kalau ada silaturrahim, kalau ada banyak sedekah, maka Allah Ta'ala akan menambah sikit lagi jadi 61, 62 ke atas. Jadi kalau tak ada buat baik, tak ada buat amalan sedekah, tak ada buat silaturrahim, maka umur disakat 60 tu dah. Itu panggil qada mu'allaq. Tapi boleh mungkin nak diubahkan. Tapi nak diubah sebab-sebab. Sebab buat baik pada ibu bapa masalah. Sebab buat sebab buat mengerjakan silaturrahim, sebab banyakkan sedekah, itu memanjangkan umur, menambahkan umur. Jadi mana Allah Ta'ala letak di 60 dulu. Sekiranya kalau ada ada buat baik, maka akan ditambah. Naik 50, 61, 62, 63. Itu macam tu dia panggil qada mu'allaq. Masalah rezeki pun begitu juga. Kalau tilaknya maknanya mu'allaq. Contohnya Allah Ta'ala letaknya rezeki sebanyak ni. Kita kata rezeki dia 1 juta masalah. Maka sekiranya kalau orang ini suka bersedekah, maka ditambahkan. Kalau tak bersedekah, tak ditambah. Banyak tu lah 1 juta lah. Tapi kalau dia suka bersedekah, sedekah tu menambahkan rezeki, mana rezeki dia akan lebih banyak. Allah Ta'ala akan ubah daripada 1 juta kepada lebih pada itu. Rezeki diletak katanya rezeki bagi seorang ini 1 juta. Tetapi kalau dia suka cakap bohong, dia kurang. Jadi tak sampai, sekali bohong, sekali kurang. Sekali bohong, sekali kurang. Akhir-akhirnya tak sampai 1 juta. Begitu. Begitu juga masalah berdoa. Contohnya macam berdoa lah. Misalnya kita kata seorang itu jatuh sakit. Maka Allah Ta'ala, kalau sekiranya sakit dia ni masuk dalam qada yang mu'allaq, maka sekiranya kalau ada usaha berdoa supaya sembuh, sekiranya ada usaha dengan secara bersedekah untuk nak menyembuhkan penyakit, atau ada usaha mengubat dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan beri sembuh. Kalau tak usaha begini, maka Allah Ta'ala tak bagi sembuh. Maknanya itu panggil mu'allaq. Nanti tengok apa nak buat. Tengok dia nak buat macam mana. Cumanya letak dulu sakit setakat ni. Kalau dia ada usaha mengubati, maka Allah Ta'ala bagi sembuh. Kalau tak usaha, tak bagi sembuh. Setengahnya qadanya begitu. Tapi ke setengah-setengah qada tu Allah Ta'ala dah tetap. Kalau sakit tetap kata sakit, maknanya macam sakit nak mati. Sakit sehingga mati. Maka sakit itu Allah Ta'ala dah tetap. Tetap. Tak payah pubat lah. Kalau pubat tak sembuh. Sebab Allah Ta'ala dah tetap kata sakit ni nak bawa kepada mati. Kalau pubat tak jadi. Begitu. Sebab dah ditetap. Itu panggil qada mubram. Begitu. Jadi tilik begitu, tilik kepada pendapat bagi Imam Ghazali bahawasanya qada mana-mana pun ada dua, ada yang sudah ditetap, ada kalanya di mu'allaq. Nanti tengok apa nak buat. Jadi tapi kalau tak ada mana, tetap di 60 dulu kalau umum. Kalau dia suka
dia buat zalim, boleh jadi tak sampai 60. Kalau suka buat zalim. Tapi kalau ia suka bersedekah, suka buat baik pada ibu bapa, suka silaturahim, maka akan jadi ditambahkan lagi. Tapi kalau tak ada ke mana-mana, kita tetap di 60. Itu panggil qada yang mu'allaq. Tapi kalau setengah ulama, dia kata tidak ada. Qada ni satu saja. Qada ni satu saja. Maka kalau orang yang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi umur panjang, umur panjang pendek dah ditentu. Contohnya, siapa yang umurnya panjang, Allah Ta'ala akan beri taufik pada dia buat baik pada ibu bapa. Mana begitu. Jadi maknanya, siapa-siapa yang Allah Ta'ala menentukan akan jadi umur panjang dia, Allah Ta'ala akan taufik kepada dia buatkan perkara-perkara yang jadi amalan orang yang umur panjang. Satunya, jadi mana di sini kita boleh pedomanlah, katanya orang nak umur panjang, orang buat baik pada ibu bapa, orang nak umur panjang, orang yang suka silaturahim, orang umur panjang, orang yang suka bersedekah, begitu. Jadi siapa yang Allah Ta'ala kehendak nak jadi panjangkan umur, Allah Ta'ala taufik hidayah pada dia supaya dia boleh buat baik pada ibu bapa. Jadi maknanya buat baik memanjangkan umur. Jadi rupanya begitu. Tapi pada wakil bukan. Umur dah ditentu. Tetapi orang nak umur panjang, dia suka buat baik. Allah Ta'ala menentukan begitu. Macam ni macam katanya, siapa yang Allah Ta'ala nak menentukan dia jadi orang kaya, Allah Ta'ala taufik dia rajin bekerja. Begitulah. Jadi maknanya kalau orang Allah Ta'ala tak tentu kata dia tu orang yang kaya, Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia untuk kerjaan yang dapat hasilan yang banyak. Tak suka berniaga, tak suka kerja banyak, tak suka kerja yang gaji besar-besar. Itu maknanya tak nak kaya lah dia. Rupa gitu. Tapi siapa-siapa yang Allah Ta'ala menentukan dia nak jadi orang kaya, maka Allah Ta'ala sebelum pada nak jadi kaya tu, Allah Ta'ala dah melakukan dia sebab-sebab nak jadi kaya. Mengaji tinggi, akan dapat gaji besar, artinya buka jalan untuk nak menego, buka projek besar-besar bagi dia dapat, katalah. Begitu. Sebab tu daripada sini ada satu hadis katanya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap-tiap orang kitanya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun, mim ya sin ra, muyassarun lima khuliqalah. Setiap-tiap orang kitanya dimudahkan bagi perkara yang Allah Ta'ala jadi untuknya. Dengan maknanya kalau Allah Ta'ala menentukan orang ini nak jadi orang kaya, apabila dia umur 40 masalah, dia akan jadi orang kaya. Maka belum pada umur 40 tu Allah Ta'ala mudah bagi dia jumpa kerjaan yang senang lancar dalam perniagaan dia masalah. Kalau misalnya katanya Allah Ta'ala menentukan dia nak jadi orang menego yang jutawan, walaupun dia orang tak belajar tinggi, tidak ada pengajian tinggi sekalipun, tetapi Allah Ta'ala buka jalan bagi dia dalam bab menego. Jadi dia tak belajar tinggi, tidak ada belajar. Belajar sikit-sikit saja, tetapi dia akan jadi seorang yang pandai dalam bab perniagaan. Jadi kepintaran dia dalam bab perniagaan tu ada. Jadi itu maknanya Allah Ta'ala buka kemudahan jalan untuk nak jadi kaya dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah menentu dia tu nak jadi orang kaya. Macam kalau dalam bab pelajar pulaknya Allah Ta'ala menentu kata seorang ini jadi orang alim. Seorang itu dah ditentu sejak kala dah kata orang ini orang alim. Akan jadi orang alim. Orang yang mempunyai ilmu, maka masa kecil dia lagi suka belajar. Allah Ta'ala bagi buka pada dia tu belajar. Suka belajar, suka cari ilmu. Itu dalam keadaan begitu. Sebab apa? Dia tak payah suruh banyak dia. Ibu bapa tak payah itu. Kalau ibu bapa tak atas dia masuk belajar pun, dia pergi sendiri belajar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memudahkan jalan untuk nak jadi orang alim.
Tapi kita tengok kalau mana-mana orangnya Allah Ta'ala tak menentu kata dia jadi orang alim, orang yang banyak ilmu. Kalau ibu bapa atau masuk tempat mengaji sekolah tahfiz, sekolah pondok mana sekalipun, dia tak belajar. Nah, dia tak belajar. Kalau belajar pun dia tak perhati. Dia tak memahami akan benda yang dia belajar. Dengar saja, dengar terlepas. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak buka jalan, tak bagi kemudahan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak menentukan dia, dah menentukan dia, kalau kata dia jadi orang alim, macam mana pun, kalau ibu bapa tak atas dia belajar pun, dia akan lari pergi belajar sendiri. Nah, dia curi juga masa untuk nak belajar, walaupun ada urus kerjaan lain sekalipun, dia curi masa juga, ambil masa juga belajar. Nah, walaupun ibu bapa tak suka belajar sekalipun, tapi dia cari masa belajar juga. Apa tu? Kalau Tuhan takdirnya begitu, maka benda itu akan jadi mudah. Sebab tu kalau tengok di pondok, di tahfiz di mana, kita guru ni boleh tengoklah. Kalau mana-mana pelajar, jadi kita tak payah cakap banyak, tak payah pantau ke dia banyak. Sampai masa dia belajar, sampai masa dia buat benda yang dia sepatut buat dalam bab belajar dia. Itu maknanya Tuhan bagi kemudah. Dia mudah nak buat. Tapi orang mana kalau Tuhan tak nak bagi ilmu yang banyak pada dia, kalau kita tak pantau, dia tak buat. Kalau tak panggil naik belajar, dia tak belajar. Itu maknanya Tuhan tak bagi mudah bagi dia. Sebab dah tentunya begitu. Jadi adalah bukaan jalan tu kemudahan Allah Ta'ala bagi kalau Allah Ta'ala takdir nak jadi macam mana. Jadi mana kalau orang mana yang Allah Ta'ala takdir kata dia ni nak jadi orang yang umur panjang, maka belum pada masa muda dia suka buat amal ibadat, dia suka amal sedekah, dia suka silaturrahim, dia suka buat baik pada ibu bapa. Begitulah. Jadi mudah untuk apa yang ditakdir oleh Allah. Itulah maksudnya. Maka bahasan di sini tu dia bersangkut dengan qada Allah Ta'ala. Maka kita maklum semua segala perkara sudah ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala. Tuhan kehendak ke semua. Macam mana boleh diubah pula? Maka khilaf macam tadi lah. Lebih kurangnya huraiannya begitu. Dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik oleh kamu akan segala bapa-bapa kamu. Jadi sebut bapa mak pun samalah. Dan berbuat baik oleh kamu akan segala bapa-bapa kamu. Nescaya berbuat baik akan kamu oleh segala anak kamu. Jadi kalau kita buat baik kepada ibu bapa, maka apabila kita tua esoknya, yang anak kita akan buat baik pula pada kita. Kalau kita tak peduli kepada ibu bapa, maka sekat sikit laginya apabila kita tua, anak kita pun tak peduli juga pada kita. Dia jadi balasan. Anak tu jadi balasan apabila kita masa kita terhadap ibu bapa kita. Dan tertahan kamu daripada segala perempuan orang. Ini hadis yang sama. Tapi masalah lainlah pula. Dan tertahan, ini tertegah pantang. Dan tertahan, tertegah, terpantang kamu daripada perempuan, daripada segala perempuan orang. Ini isteri orang lah. Nescaya tertahan segala perempuan kamu. Jadi mana kalau kita ni tak ganggu isteri orang, maka isteri kita pun tak akan diganggu. Kalau suka mengganggu akan isteri orang, maka isteri kita pun akan diganggu juga. Itulah ganggu masalah tak baik itulah. Berzina dan sebagainya, bercakap berapa. Kalau suka bercakap dengan isteri orang lain, cakap dengan secara haram, maka isteri kita pun akan dicakap dengan orang lain juga, dengan secara haram juga. Kalau dia tu berzina dengan isteri orang lain, maka isteri dia akan berzina dengan orang lain juga. Begitu. Mana nak pantang kedua. Dan barang siapa yang diminta uzur kepadanya, maka tiada diterima ia, maka tiada datang ia atasku akan
akan haudal Kausar. Nabi katanya, barang siapa diminta uzur kepadanya, maka tiada terima. Jadi siapa-siapa daripada orang kitanya, kalau ada orang lain dia buat salah dengan kita. Dia buat salah, misalnya dia berjanji dengan kita nak datang pada suatu masa, suatu tempat, tapi dia tak datang. Tapi apabila dia tak boleh datang tu, dia minta uzur, minta maaf lah hari ni saya tak boleh datang dengan sebab ada terlekat di situ, ada uzur begini, ada urusan yang terlebih penting. Misalnya dia berjanji dengan kita nak berjumpa di satu tempat di suatu masa masalah, tapi dia tak boleh nak datang dengan sebab ada keuzuran. Dia pun minta uzur daripada kita, tapi kita tak maaf. Kita marah pula pada dia, macam mana kau dah janji kau tak tunai. Tapi dia dah beri alasan sebab dia tak boleh datangnya sebab uzur begitu, uzur begini. Apabila dia nyata keuzuran bagi kita, minta uzur daripada kita untuk nak sepenuhkan janji, nak jumpa dengan kita tu, kita marah pula pada dia. Jadi apabila diminta uzur, kita tak terima keuzuran dia. Apabila ada orang minta maaf, yang sepatut dimaaf, kita tak maaf. Tapi sepatutlah. Tapi masalah minta maaf tu dia kena ada cara dia. Tak kena cara, tak sepatut dimaaf. Yang ada cara dia, kena mengaku kesalahan. Apa lagi? Banyak lagi lah cara-cara nak sepatut dimaaf. Tapi kalau tak kena cara, kalau kita tak maaf pun tak salah. Maka masalahnya, apabila ada seorang tu minta keuzuran daripada kita, tapi kita tak bagi keuzuran, tak terima. Maka Nabi katanya, tiada datang ia seorang yang tiada terima keuzuran, tiada datang ia atasku, atas Nabi, akan haudal Kausar. Mana orang ni Nabi tak bagi masuk minum air telaga Kausar. Orang ini Nabi tak bagi masuk dekat dengan telaga Kausar dia. Allah itu Nabi tak bagi minum, tak bagi masuk dekat dengan telaga, dengan kolam Kausar dia. Sebab bukan sikap Nabi. Sebab Nabi apabila ada orang minta uzur, maka selalu dia tu bagi keuzuran. Maka kalau orang siapa yang tak bagi keuzuran bagi orang yang minta uzur, itu maknanya orang tak suka pada sunnah Nabi. Sebab tu Nabi tak bagi minum air telaga, air kolam Kausar dia. Begitulah. Jadi 3 perkara yang disebut dalam hadis yang munasabah dengan bab kita, masalah dua ibu bapa itulah. Dan diriwayat daripada Ibn Abbas, dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu' kepada Nabi. Kita akhir di situ. Dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.